Okay. So 3.3, what is in 3.3? 3.3 over general regions. General regions ni, general regions apa? Regions yang selain daripada kotak. Kalau ingat minggu lepas kita buat general yang berbentuk rectangular kan, bentuk petak. Kalau bentuk petak, semua you punya nombor adalah constant, which is A, B, C, D. Sini. A, B, A, B, C, D. Okay. BMMV lah. Batch ni saya rasa I expect more from you lah. So far saya tak ada dah nak mengamuk-ngamuk mengamuk-ngamuk lah dengan kelas you lagi. Reply pun cara most of student of your class ni reply message pun dengan cara yang agak behave lah. Tak behave memang saya sembuh je. Maksud tak behave tu adalah, madam tak boleh upload lah. Macam cara cakap pun macam so macam kita pun rasa macam tak boleh lah. Lepas tu nak buat macam mana? Tanya kita balik pula. Cara tanya tu adalah kadang-kadang tanda kan so far okay lah korang. Tanda soal banyak kali kan saya tak suka kan. I pernah cakap sekelas you, memang you pun alert kot. Tanda soal banyak kali saya tak suka. Tanda soal banyak kali. So macam mana? Tanya saya tanda soal macam saya ni orang tua tak nampak ke tanda soal satu pun. Kalau macam ni pada saya penegasan lah. Kalau macam ni ni tanda marah. Ada tanda seruan pula. So, okay lah. Keep on your behaviour lah. You boleh pergi jauh lah BMMV ni. Best ni. Tapi itulah. I tak tengok lagi test you. Tengok nanti. Okay. Sambung. Okay. 3.3. Saya cakap dia over general region. So, general regions dia bukan kotak lah. Dia berbentuk yang selain daripada rectangular. Which is can be parabola, gabungan line ke, macam ni ke. So, many kinds of shapes. We call it as general regions. Okay. So, for general regions, the same as previous, we have type 1 and type 2. Type 1, we have dy dx. Ulang balik. Type 1, we have dy dx. Type 2, we have dx dy. Okay, ni untuk dA awak lah. For dA awak, what it means by dA, okay, so now we are in double integral, right? Double integral, ni region awak. Region awak ada kat limit. This one info yang saya bagi tahu banyak kali dan ni saya bagi tahu lagi. Okay, regions U is determined at the limit. Okay, so this is sebab tu dia punya simbol adalah R at limits. And then we have like some function here. And then we have dA. dA so far you have only two types yang you belajar so far lah. Okay, dy dx dengan dx dy. Okay, dy dx we call as type 1 and dx dy we call as type 2. Okay, so untuk general regions, dy dx and dx dy does affect you punya jawapan lah. Maksudnya dia adakan efek nombor yang dekat sini juga. Sebab bila kita tukar dia punya limit, the order, contoh dy dx awak tukar kepada dx dy, yang ni bukan simply tukar tau. Not like that. Dia bukan macam tu. Kalau rectangular, yes. If you change the order, the limits, you just change the places. It's accepted. But when it comes to general regions, you cannot simply just change the order. Dia ada cara dia nak tukar limits when you tukar the order. So how? Okay, one by one lah. Okay, apa yang lagi yang kita kena tahu? Okay, yang ni saya dah cakap dah. Type 1 region, dia ada dy dx. Type 2 region, dia ada dx dy. Simple. Senang. Sambung. Okay. Untuk example 3, dia tunjuk macam mana nak solve sajalah. Cara nak solve tu maksudnya awak kena tahu integrate lah. Integrate sampai habis. Dan integration kita kalau you perasan sebelum ni constant. Dekat sini constant 0, 1, 2, 3 contoh. Yang ni nampak tak dia ada X. Dia ada X. Okay. If you realise kalau sini Y, dalam kat sini dia punya limit dia adalah in terms of X.
Kalau luar punya limit, dia punya luar adalah constant. Maknanya bila luar ni constant, jawapan last you akan jadi constant. Nampak? Constant, constant, constant. Nampak? Jawapan kita last kali adalah constant. So meaning that for limits, tu yang saya cakap kat you, jawapannya always constant. And your outer limit, limit yang kat luar, selalunya constant. Bukan selalunya, saya tak biasa jumpa lagi lah yang variable. Memang constant. Selalunya constant kat luar ni. Kat luar ni. Limit yang kat luar ni. So, you should understand lah. So, untuk soalan-soalan yang iterated integrals ni, your punya answer will be constant. Okay, variable. Okay, kita try exercise. Tengok nak recall integrate juga macam mana. Sebab lepas ni, saya dah tak ajar macam mana nak integrate. Sebab saya ajar dekat 3.1, 3.2, 3.1, 3.2 which is last Monday. Saya ajar pasal integrate sahaja. Lepas tu hari ni saya integrate lagi. Okay, lepas ni saya tak tunjuk integrate dah lah. Saya akan tunjuk macam mana nak cari ni. Limit ni, more to limit ni. Sebab limit ni yang student kadang-kadang selalu stuck. Okay. Jom. Iterated integral. Kita solve lah kan. Mana? Okay. Solve dalam keluar kan. Solve kat mana? Sini ke tempat tadi? Okay ni. Salin balik. Okay. Oh sorry, saya terlupa nak cakap outcome kita. Outcome kita, first you kena tahu limit general region. Lepas tu kita kena tahu solve limit tu. Okay. Kena tahu limit, kena tahu solve. So sekarang ni saya ajar awak macam mana nak solve dahulu. Okay, nanti baru saya ajar awak macam mana nak cari limit. Sebab nak cari limit not simple as inilah maksudnya tiba-tiba dah ada kan. Tak ada lah, ada cara dia lah. Sebab tu saya akan ajar satu-satu. Okay, one by one Okay, now kita integrate. Okay, integrate dalam dahulu, keluar kan. Okay, so sama juga dengan yang luar macam saya katalah, saya akan salin balik sahaja. Okay, integrate dalam to respect to y. So 5/2 you boleh buat keluar terus, tak ada masalah sebab dia constant. Okay. Y integrate jadi y squared over okay, dari x squared ke x squared plus 1. Okay. Lepas tu sebabkan awak integrate to respect to y, so your limit letak dalam y lah. Your limit letak dalam y lah sebab integrate to respect to y kan. Okay. So dia akan jadi 5/2. 2 bawah ni pun saya buat keluar. So jadi 5/4. Dan 2 kan. So dia jadi x squared plus 1 squared minus x squared kuasa 2. Ni hati-hati bila awak buat masuk nilai dalam ni dia ada kuasa 2. Dalam buat masuk dalam bracket, luar bawa. Okay, buat masuk dalam bracket kuasa 2 bawa sekali. Macam itulah. Okay. Next, integrate. Ni follow lah. Yang ni sebab tak buat operasi lagi di X ni. So, saya ikut je. Saya salin je dulu. Okay. Next, nak integrate, kena kembangkan lah. Sepatutnya awak boleh integrate. Tapi kalau saya kembangkan bagi simplify dahulu. Ni, kalau awak nak integrate terus, ni ada kuasa 2 kat luar ni. So, apa kita buat? Kita kembangkan dululah, baru kita integrate. Okay. Dia kena relax. Maths ni awak dah nampak lah kat waktu test tu. Kalau tak study, maka tak boleh nak jawab. Sebab maths ni dengan buku, of course lah nombor saya tukar. Bila nombor tukar, tak faham. Saya tak faham kalau sudah tak ada jawab kenapa. Sebab you patut tahu kita ada nombor yang unlimited, which is 1,000,000, 1,000. Saya boleh guna any number yang saya nak. 4, ikut saya lah. 4 apa semua. Mestilah terus jadi tak sama dengan buku. Tapi jalan kerja sama. Mula-mula integrate. Sebab tu awak kena faham konsep. What is the step? Okay. Continue. Step yang seterusnya is you have to expand. Tulis juga. Expand first. Okay. So we expand. So we have x power of 4 plus
X squared tambah X squared jadi 2X squared tambah 1.11. Ni kalau you kembang lah. Tolak dengan X power of 4 dx. Okay. Kenapa saya put bracket? Sebab semua ni akan diintegrate to respect to dx. So saya buat bracket. Nanti semua ni akan with respect to dx. Kalau saya tak buat bracket ni, kalau ikut matematik, yang ni je lah dx. Yang ni tak termasuk lah sebab yang ni je duduk dekat dengan dx. Sebab tu buat bracket. Tu cara paling proper lah. 5/4. Okay, integrate to respect to x jadi x power of 5 over 5 plus 2x power of 3 over 3. Oh sorry, x power of 4 dengan x power of 4 ni boleh potong kan? Tolak kan? Tolak. So saya tak nak letak yang ni dah. So tinggal 2x power of 3. Yang luar ni follow lagi. Saya tak integrate lagi. So simplify. Saya dah integrate lah. Sorry. Okay, saya integrate jadi 2 kuasa 3/3. So, bila saya dah integrate, makanya ada simbol ni lah. Okay. Tambah integrate 1 to respect to x, wujud x lah. Okay, tutup bracket dari negatif 1 sampai 2. X ni dah tak ada lah. Hilang. Integrate ni pun hilang lah sebab dah buat operasi. Okay. Next, buat masuk ke dalam x. Masuk ke dalam x, you akan dapat 5/4. Okay, 2 kuasa 3, 8, 28, 16. Per 3 tambah 2. Tolak. Tolak dengan buat masuk negatif. Jadi negatif 2/3. Negatif 1. Tekan ke kalkulator dapat berapa? Bagi saya jawapan. Nak bagi bergerak sikit. Ni belajar terus untuk final Final markah dia banyak ni, 25 markah. Berapa? 45/4. 45/4. Yang lain dapat sama ke? Good. Apa yang ni? Sama. Alhamdulillah. Biar ada orang respon. Thank you. Macam tu je lah. Senang kan? Harap final boleh lah ni. You kena ingat step. You kena tahu step. Apa nak buat. Okay, dalam dulu. Sebenarnya maths ni senang dia. Awak tak payah tengok buku pun. Awak tahu step. Awak tahulah boleh jawab je. It's like playing chess. If you know the strategy, you play je lah. Tak payah tengok buku. Macam tu je lah. You have to know how it works. Okay. The same step. First, kita integrate dalam kan? Dalam dulu. Okay, so jom kita buat. Okay, luar ni salin sahaja. Mata awak tak payah tengok dia kalau you rasa serabut, tak payah tengok dia. Okay, sekarang ni nak integrate to respect to x. To respect to x. Okay, y is constant. So, y constant bawa je kan saya cakap. Y constant. So, integrate to respect to x jadi x squared over 2. Okay, from 0 to cos y. There student will ask, madam kalau yang ni saya buat keluar boleh tak? Okay, boleh kalau awak buat keluar dekat dalam dy ni. Jangan buat keluar luar dy ni, maksudnya kat sini. Tak boleh. Sebab nanti, sebab dia variable. Variable dia akan diintegrate nanti. Kalau dia constant itself macam 5/2 ni. Dia duduk luar ni pun tak ada masalah. Dia duduk luar terus pun tak ada masalah. Sebab dia memang constant. Constant, totally constant. Maksudnya dia dekat dy pun dia constant, dekat dx pun dia constant. Okay. Untuk y dalam kes yang ni, dia dekat dx dia constant. Nanti dekat dy dia jadi variable. Sebab tu dia tak boleh dikeluarkan terus sampai hujung ni. Tak boleh.
Kalau nak buat keluar paling kuat pun depan ni saja. Maksudnya masih dalam dy. Kalau nak buat keluar lah. Kalau tak nak buat keluar, biar je macam ni. Tak ada masalah pun. Madam, Okay. Ya. kalau keluar 1/2 tu boleh ke? 1/2 sangat boleh. Sebab dia constant terus kan. So boleh. Tak ada masalah. Constant terus memang boleh. Kecuali kalau dia ada tambah lah. Contoh 1/4x tambah 5. Macam ni. Awak nak buat keluar 5 ni tak boleh lah. Sebab dia tambah kan. Ada dia ni juga kan. Susah lah. Kalau macam darat macam ni sangat boleh lah. Boleh je buat keluar je. Okay, good. Next. Okay, sekarang ni kita integrate to respect to x. So makanya limit ni masuk dalam x lah. Takkan masuk dalam y pula. Masuk dalam x lah. X ni sebab awak integrate to respect to x dan x ni akan diganti dengan limit. Maknanya x ni akan hilang kemudian dia. Maknanya bila awak integrate to respect to yang kali kedua tu, variable yang sebelum tu dah tak ada. So sekarang ni awak buat x dulu kan. So maknanya x ni akan diganti dengan limit dia dan nanti bila awak integrate to respect to y, ada y sahaja. Tu cara double integral. Sebab tu bila ada y saja nak integrate tu senang lah. Dia first level ni yang student dia kadang-kadang confuse sebab dia ada dua-dua variable. Okay, macam saya katalah, keep track. Maksudnya integrate to respect to x, y akan jadi constant. Constant follow saja. Dia tak akan, selagi dia ada dengan benda, dia ikut je. Okay. Sambung. Masuk luar ni salin lagi. Kita nak solve dalam dulu. dy. Okay, so buat masuk nilai kat dalam x kan saya cakap tadi. So jadi cos square y sin y tolak dengan kosong. Darab dengan masuk kosong. Ni masuk dalam ni. Jadi cos square kan. Sin y. Yang ni buat masuk dalam ni. Jadi kosong lah. Kosong darab apa-apa kosong. Okay, so tinggal lah 1/2 integrate kosong ke pi over 3 cos square y sin y dy. Okay, continue. Okay, sekarang ni yang ni student issue sikit. Jadi sekejap. Saya salin cantik sikit. Tulisan kosong. Okay. Untuk this one. Okay. What is your suggestion to solve? Pakai method apa untuk integrate? Tukar cos square tu. Jadi 1 tolak sin square. Okay, kita boleh try. Saya pakai kelabu Kalau 1 tolak student kalau pakai resolution kecil ni tak nampak ni sekejap. 1 tolak dia kata cos 2y over 2 Tak, Okay. 1 tolak sin square. 1 tolak sin square. 1 tolak sin square. Okay. Ha. 1 tolak sin square. Y sin y. Okay. Yang ni kawan awak suggest cos square y tambah sin square y sama dengan 1 kan. So cos y sama dengan 1 tolak sin y lah. Yang ni lah identity yang dia suggest. Okay. Bila dia suggest identity ni, kalau awak kembang awak akan dapat sin y tolak sin cube y. Okay. Sin cube. Okay. Identity ni nak integrate dia macam saya kata banyak kali. Untuk trigo dia tak boleh macam ni sin kuasa 4 over 4. Ni salah sama sekali. Yang ni awak kena faham yang awak integrate tambah 1 ni x n tambah 1 per n plus 1 ni hanya untuk polinomial sahaja. Polinomial tu apa? X kuasa 1, x kuasa 2, x kuasa 3. Itu sahaja. Trigo no such thing as this. Trigo hanyalah awak kena guna either substitution method ataupun tukar dia kepada another identity. Untuk identity, there's no such thing as identity kuasa 3.
Tengok trigonometric identities. Okay, dalam banyak-banyak identities ni, kalau you perasan tak ada pun integrate identities yang kuasa 3. Tak ada. Paling kuat pun kuasa 2. Mana kuasa 2? Ha, kat sini. Paling kuat pun yang ni. Kat sini. Ni. Nampak kuasa saya bulatkan ni. Paling kuat ni kat sini. Kuasa 2. Tak ada kuasa 3. Tengok ada titik lain pula kokok dekat page lain ada kan? Tak ada. Paling kuat pun kuasa 2. Nampak ni kat sini. Pythagorean identities. Kuasa 2 double identities pun kuasa 2. Nampak kuasa 2. So, dia tak ada kuasa 3 punya identities. So, dalam kes ni, kita punya penukaran ni adalah fail sikit lah. So, kalau fail jangan buang masa. Pangkal macam ni terus tukar. Okay, apa yang kita boleh buat? If I were you, saya ada cakap kan, substitution adalah when you let u kat sini, dia ada derivative dia kat partner dia. Okay, kalau saya let u adalah cos, differentiate saya akan dapat sin kan? So, maknanya saya boleh direct terus substitution untuk case ni. Okay, saya boleh let u equal to cos y. Saya pilih yang ada kuasa lah. Sebab saya akan jadi u squared lah. Saya ambil yang ada kuasa. Sebab kalau tu jadi u squared lah senang. Saya buat u adalah cos y. So sini jadi u squared lah kan. Okay. Sin y belum kira. Sin y dy. Okay, kita differentiate. Du sama juga dengan differentiate jadi negatif sin y. Du over dy lah kan. Du over dy sama dengan negatif sin y. Okay, du sahaja sama juga dengan negatif sin y. Saya darab ke sana jadi dy. Sin y dy ada kat sini. Nampak ni sin y dy. Negatif tak ada. Tapi so saya letak ke sini lah. So saya letak jadi negatif du sama juga dengan sin y dy. Ni negatif saya bawa ke other side. Okay, so kita dah boleh integrate lah. Okay, integrate 0 ke pi over 3. Cos y adalah u. So, cos y adalah u. Kita ada cos squared y. So, jadi u squared. Sin y dy. Sin y dy adalah negatif du. Negatif du. 1/2 jangan tinggal. Ni jangan careless ni 1/2 ni. Tertinggal lagi. Okay. Ada yang saya tak substitute. Logik lah kan. Yang ni u squared. So, u squared dah ada. Okay. Sin y dy. Sin y dy adalah negatif du. So, du negatif saya letak kat luar. Sebab dia darab kan. Negatif saya letak kat luar lah. Okay. Now, nampak jadi satu term saja. Easy lah to integrate. So, kita integrate akan jadi negatif 1/2. Integrate u jadi u kuasa 3/3 dari 0 sampai pi over 3. Tapi 0 sampai pi over 3 ni adalah limit untuk y. Sekarang ni kita dalam bentuk u. So, tukar u ni kepada bentuk y balik. Dia akan jadi negatif. Sebut kat sini negatif 1/2/3, 6. U adalah tadi apa cos y cos y kuasa 3 dari 0 sampai pi over 3. Kat sini kuasa 3 ke kuasa 5 ke kuasa 10 ke tak ada masalah lah sebab awak dah integrate dah. Dah integrate tak perlu buat apa-apa dah. Ni dah jawapan dah. So Okay, so sambung. Buat masuklah dekat dalam y kan. Integrate to respect to y. So buat masuk dalam y lah. Buat masuk dalam y. So, negatif 1/6 cos kuasa 3 pi per 3 tolak dengan cos kuasa 3 kosong. Okay, cara nak tekan kalkulator. Ada yang juga lupa. Cos pi over 3. Dapat jawapan baru kuasa 3. Ataupun buat macam ni. Ni kuasa 3 dalam kalkulator. Okay, kalau tekan pi mesti mod radian. Kalau mod
degree awak kena tekan sebagai kos 180 per 3. Kalau mode degree. Dia tak baca pi sebagai 180. Dia baca pi sebagai 3.142. Sebab tu mode degree kena tukar 180. Berapa jawapan awak? Berapa Yaus? 7/48 benda. 7/48? Negatif 7/48. Negatif 7/48. Yang ni dapat sama ke? Dia dapat Dapat positif. sama. Positif, madam. Positif, madam. Positif. Alright. Okay. Dan senang kan? Habis dah satu part. Part point apa 3.3 ni panjang lah, panjang weh. Saya tunjuk video. Just search Zato Farhan. Apa benda yang keluar ni? Oh, Syafiq Farhan. Syafiq Farhan. Okay. Saya tak ada kena-mengena dengan Syafiq Farhan. Okay, 3 point. Tengok video sajalah. Okay. Nampak ni part 1, part chapter 3.3. Okay, nampak ni. Part 1, part 2. Ada lagi satu part, 3.3. Part 3, mana part 3 dia? Ni part 3. Betapa panjangnya chapter 3 ni, chapter 3.3 ni. Habis 3.3 ni memang saya tarik nafas lega lah. Lepas tu pendek je lepas ni. Semua topik selepas ni adalah pendek-pendek. Tak sepanjang 3.3 ni lah. Okay. So if you want to view my lecture, yang saya ajar awak sekarang ni, awak boleh tengoklah kat YouTube. Tapi macam awak tengoklah 3.3 macam ni, revision of shapes. Contoh awak lupa pasal shape, saya ada buat revision dia juga. And so on sampai 20 minit ni kan. Maknanya banyak lah. And kalau you rasa lambat, you boleh tekan laju lah. Tekan laju tu. Alamak. Macam mana tau setting tu? You boleh lah letak speed ni. Speed ni mungkin you boleh tambah 2 kali ganda ke, nak tengok secepat kan? Okay, saya boleh je buat versi cepat sebenarnya waktu saya buat video ni. Tapi dia jadi suara macam mana tahu bila student buat yang ni dia lagi kecil. Macam mana tahu dia lagi laju. So, normal version tu dia macam lecture lah. Taklah selaju ni. So, kalau awak nak laju-laju boleh lah. Sebab nak recall balik ke kan. Tengok, cuba fahamkan. Sebab nanti dalam exam takkan nak tengok. Lambat lah. Okay. 3 tu. Tapi ada juga student komen, tak ada masalah kalau awak nak komen kat situ. Ada juga student komen kat situ, dia nak kalau boleh cakap Melayu. Tapi macam saya cakap lah, untuk video saya kat YouTube, mostly saya cakap English lah. Kalau nak Melayu, ni lecture saya. Face to face. Face to face je saya cakap Melayu. Video tu I speak English lah. So for those who yang
very struggle with the English, dia akan susah sikit lah video tadi. Better you ambil video lecture saya. Macam tu lah. Okay? Continue. Untuk chapter 3 semua video ada Sebab chapter 3 saya tahu student lemas. Sebab tu saya akan buat video. Okay, sambung. Okay. Now kita nak cari limit. Let's say account kita nak cari find to know limits. Ni to know how to find limits. Okay, to find limits. Okay, one by one. Okay, saya ada cakap tadi saya ada cakap ABCD constant Isnin lepas. ABCD adalah constant. Kalau saya cakap tadi kat luar ni mesti constant. Okay, syarat pertama untuk region bukan syarat. Actually kalau awak tengok banyak kali soalan, awak akan perasan depan ni biasanya constant. Macam saya kata, outer limit ni outer saya panggil, ni inside limit, ini outer limit. Outer limit ni biasanya memang constant sebab kita nak jawapan constant at the end. So memang constant. Dalam ni adalah variable. Variasi ke, constant ke, boleh, tak ada masalah. Kalau constant semua, contoh sini pun CD, contoh constant juga, dia akan jadi bentuk dia adalah rectangular. Kalau dia ada variable, salah satu je, contoh 1 ke X. Satu ni constant kan? Yang ni ada variable. So automatically yang ni mesti bukan kotak ni, bukan rectangular. Ni mesti something segitiga ke and so on lah. Okay. Function can be anything up to the question lah. Tapi sekarang ni dalam exam awak, dia bukan untuk cari area ke apa tau. Dia suruh evaluate je So saya tak cakap ni area ke apa. Saya cakap awak nak kena evaluate region ni. Evaluate ini limit awak yang ada region. Okay, sekarang ni saya nak ajar awak macam mana nak cari ni limit ni. Okay, kita ada type 1 dengan type 2. Macam saya cakap tadi, dy dx type 1, dx dy adalah type 2. Okay, kita buat dengan type 1 dahulu. Type 1 ni adalah dy dx. Type 1 ni adalah dy dx. Dy dx. Okay, dy dx. Okay, cara nak tengok dia macam nampak y dulu kan? Cara nak tengok dia macam paksi y. Maksudnya tengok dari bawah ke atas. Tengok dari bawah ke atas. Dia punya tapak adalah apa yang awak tengok kat bawah lah. Dia punya bumbung adalah kat sini. Okay. Dia punya bumbung kat sini. Dan dari mana sampai ke mana, constant yang akan tentukan. Okay. Mungkin tak nampak. Kita buat satu contoh. Okay. Sorry. Sebelum ke satu contoh yang lain, ni type 1. Kalau type 2, kita tengok dari kiri ke kanan. Type 2 ni dx dy. Dx dy, x dulu kan. Macam paksi x lah. Dia tengok dari kiri ke kanan. From left to right. Okay, so ni for dy dx. Ni kalau dx dy. Cara tengok dia. Actually, topik ni tak susah. Dia susah sebab student tak boleh study sendiri yang ni. Dia kena penerangan lah. Kalau you tengok penerangan, insyaAllah okey je. If you ask me, I like this chapter. Sebab nanti saya beritahu sebab apa. Sebab mungkin dia melibatkan lukis-lukis. Saya suka benda-benda yang nampak grafik-grafik ni. Lepas tu saya nampak application dia. So sebab tu saya suka topik ni. Okay, one by one Okay. Sekarang ni contoh example 4. Okay, one by one Okay, given dia bagi ada integral, dia ada bagi integral. Okay, given. dA dia tak kata. dA ni apa? dy dx ke dx dy. So awak yang pilih awak nak buat dy dx ke awak nak buat dx dy. So satu-satu saya nak try buat dy dx dahulu. So saya letak saya salin balik je 4x tolak y dy dx. Ni saya punya dA. Dy dx. So okay, saya letak dah je dulu. Saya cakap tadi, region saya menentukan limit saya. Ni region kita. Region kita adalah ni kat limit ni. So sekarang ni student dia dah tahu integrate. Tadi kita dah belajar kan, integrate macam mana. Sekarang ni awak tak boleh integrate kalau tak ada limit. Sebab tu nak tak nak awak kena cari limit dia apa. Okay, limit dia ada pada gambar lah sebab region kan. Mesti ada pada gambar. Okay, macam mana nak gambar dia rupa. Region is bounded by line x equal to 2y. So kalau saya jadi awak, saya lukis dululah x equal to 2y. Sebab itulah saya ada recall shape ni. Ada orang tak ingat macam mana y equal to x equal to 2y punya gambar. Okay.
ada student dia pergi susun, dia buat, saya tak biasa lah dengan X equal, madam saya biasa dengan Y. Y equal tu, saya bawa ke sana jadi 1/2X. Ini adalah straight line. Okay, macam mana saya nak tahu tu adalah straight line? Kalau X tu kuasa 1, Y tu pun kuasa 1, dia adalah straight line. Dia adalah straight line. Kalau 1 tu kuasa 1, 1 lagi tu kuasa 2, dia adalah parabola. Kalau dua-dua tu kuasa 2, either circle ataupun apa shape ni? Yang bujur macam bola rugby tu. Ellipse betul lah ellipse kan? Ataupun ellipse. Kalau dia punya tu 3D jadi ellipsoid. Okay. So ni. Saya ada recall shapes. Okay, straight line kalau cara nak tahu straight line ataupun tak, ni X kuasa 1, Y pun kuasa 1. So dia adalah straight line. Parabola, salah satu kuasa 2, nampak ni, X kuasa 1, Y yang kuasa 2. Kalau yang ni X kuasa 2, Y kuasa 1. Confirm dia parabola. Lepas tu, kita ada, okay, ellipse tak ada dalam advance selalunya. Selalunya yang ada circle. Kalau circle dia ada tambah kat sini. Kalau ellipse dia tolak kat sini, itu je beza dia. So, kalau circle nampak tak? Kalau awak kembangkan ni, awak akan jumpa X kuasa 2. So, kalau X kuasa 2, Y pun kuasa 2, maknanya dia adalah circle. Tu cara nak tahu shape. Okay, kalau dua-dua kuasa 2, dia pada circle. Kalau salah satu kuasa 2, dia parabola. Kalau dua-dua kuasa 1, dia adalah straight line. Okay, lepas tu saya ada cakap macam mana nak determine straight line. Okay, cari X-intercept dengan Y-intercept. Cari X-intercept dengan Y-intercept. So, X-intercept maksudnya paksi X, Y equal to 0 kan kalau ingat. Along X-axis, Y equal to 0 betul? Sebenarnya cakap ni dekat dalam chapter 2. Along X-axis, Y equal to 0. So, saya buatlah bila Y kosong, ni buat masuk kat sini. Ni contoh sketch this one. Bila Y ni kosong, okay, 2X tambah 1 sama dengan 0. So, bawa 1 ke sana jadi negatif 1. So, X saja sama dengan negatif 1/2. So, dekat paksi X ni, dekat Y equal to 0 ni, X dia bersilang di 1/2. Negatif 1/2. Okay. Lepas tu, dekat Y-intercept, cari Y-intercept lah. X yang pula kosong. So, bila X kosong, Y sama juga dengan 1. So, saya silang kat sini 1. Baru saya sambung connect 2 point ni. Dapat line. Line, awak tak boleh fikir macam ni Kalau dulu punya level, awak lukis. Potong sini, awak buat macam ni je. Pendek je. No dia sepanjang-panjang gambar. Line, mana-mana gambar shape pun, dia sepanjang-panjang graph tau sebenarnya. Sepanjang-panjang paksi tu. Dia sepanjang-panjang paksi tu sebenarnya. Cuma awak selalu lukis a part of it sahaja. So, lukislah sepanjang-panjang. Okay. So, straight line ni, awak nak tahu dia, awak cari persilangan dia dekat X dengan Y, awak akan nampak lah line tu rupa macam mana, macam ni ke, macam ni ke. Okay. Parabola, next. Parabola, straight line senang lah. Macam saya kata lah, tips dia cari intersection dekat X axis, cari intersect dekat Y axis. Letak 2 point tu connect je. You akan dapat that straight line. Nak tahu tu straight line ke tak? Dua-dua kuasa 1. Okay. Next. Parabola. Parabola paling common sekali adalah Y equal to X squared lah. Y equal to X squared, graf senyum. Y equal to negative X squared, graf masam. Lepas tu apa? Okay. Kalau X equal to Y yang squared, dia ke kanan macam ni. Negative Y squared ke kiri. Selalunya mazhab saya ingat yang ni lah. Saya ingat yang ni je lah. So, saya tahu dah lah kalau X tu adalah perkali dan Y tu kuasa 2, dia ke kanan. Okay. Macam mana lagi satu saya ingat adalah Y ni, kalau X kan, kalau X ni boleh apa-apa tau. X1, X2, X3, X negatif 4. Contoh, kalau X tu negatif 4, kuasa 2, dia akan dapat positif 16. So, nampak tak? Y always positif. Y ni, jawapan dia always positif. Sebab tu dia duduk atas je. Kalau kes yang ni, X tak boleh negatif jawapan dia. Sebab kalau Y tu negatif,
Kalau Y ni negatif, contoh Y negatif 1. Negatif 1 kuasa 2 positif. So sebab tu dekat belah X positif saja. Sebab apa-apa yang dikuasa 2 kan jawapan dia sentiasa positif. Sebab tu X ni always positif. Macam itulah. Okay. Next. Saya ada buat contoh sketching lah. So katakanlah saya nak tahu Y equal to X squared minus 4. Okay, X squared minus 4. So saya cari X intercept dengan Y intercept. Samalah. Kalau X intercept maknanya Y equal to kosong kan. Y equal to kosong. Buat masuk sini. Jadi Y equal to kosong. Kosong. So X squared tolak 4 sama dengan kosong. So X squared sama dengan 4. X sama dengan juga tambah tolak 4 tambah tolak 2. Sebab tu saya kata kuasa 2 bring to the other side ada tambah tolak. Sebab dia ada negatif 2 dengan positif 2. Kalau lukis balik, kat X intercept saya dapat negatif 2 dengan positif 2. Okay, saya dah dapat macam ni. Next, saya nak tahu Y intercept. Y intercept maknanya X equal to kosong. So, X equal to kosong. Y sama dengan negatif 4. Y sama juga dengan negatif 4. Macam ni lah. Kalau dah ada 3 titik kat sini. 3 titik kat sini. Takkanlah gambar awak macam ni. Takkan pelik? Of course lah logika dia. Awak datang ni parabola. Macam mana saya tahu parabola ni salah satu kuasa 2, salah satu kuasa 1. Ni confirm parabola. So, saya connect je lah. Ni connect dengan sini, ni connect dengan sini. Sini. So dapatlah parabola dia. Lepas tu label lah Y equal to X squared tolak 4. Easy. Okay. Untuk nombor 2, kalau X squared tambah 4. Ni tak ada gambar kan. Ni. X squared tambah 4. Kalau X intercept, nampak ni saya buat. X intercept, Y equal to kosong. Y equal to kosong. So, dia akan dapat X squared tambah 4 sama dengan kosong. X squared sama dengan negatif 4. X sama dengan tambah tolak negatif. Tambah tolak set negatif 4. Dalam negatif maknanya dia imaginary number kan. Imaginary number saya pernah cakap kat awak kan. Dia tak wujud kat dunia ni. So, maknanya dekat X-intercept ni tak ada intercept sebenarnya. Sebab kita dapat imaginary number which is tak wujud. So, dalam kes yang ni dia tak ada X-intercept. So, kita tengok Y-intercept dia. Kalau Y-intercept dia maknanya X kosong kan. Kalau X kosong, Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Okay. Dia tak bersilang di X. So, agak-agak dia macam mana? Adakah dia turun ke bawah? Kalau dia turun ke bawah, awak imagine kalau dia turun ke bawah, dia mesti bersilang ke X. Sekarang ni dia tak bersilang di X sebab saya tak dapat point dekat X ni. Okay. Tengok betul-betul. Since yang ni depan dia positif kan. Bila graf ni. Kalau variable depan dia ni positif, maknanya dia graf senyum. So, dia sebenarnya ke atas. Sini ya graf awak. Ni adalah Y equal to X squared tambah 4. Dia senyum ke atas sebab sini positif. So, dia senyum ke atas. Bukti dia nampak ni. Persilangan di X tak dapat pun. Mana dia bersilang di X? Nampak tak saya dapat imaginary number? Nampak ni? Negatif 4 kat dalam. Ni. Siapa yang tak nampak? Ni, saya let Y equal to kosong. X squared tambah 4 sama dengan kosong. So, 4, positif 4 bawa ke sana jadi negatif 4. So, X squared, X sahaja sama juga tambah tolak set negatif 4. So, jadi plus minus set, jadi 2i lah. I kan imaginary number. Dalam advanced calculus, saya tak ada langsung imaginary number. Semua I talking about real. So, this one tak wujud lah. Bila tak wujud, tak ada persilangan di X lah. Tak ada. Sebab tu, perhati graf betul-betul. Kalau positif, dia senyum. Kalau negatif, dia ke bawah. Kalau Y yang kuasa 2, maknanya ke kanan atau ke kiri. X kuasa 1, Y kuasa 2, ke kanan atau ke kiri lah. Okay. Lagi satu nak tahu, cari X intercept, Y intercept. You akan senang nak lukis. Okay. Next adalah kalau set. Set adalah separuh of something. Ni saya recall shape Okay.
Cert adalah separuh of something. Okay, contoh y equal to contoh y equal to x squared. Kalau awak bawa ke the other side, x sahaja sama juga dengan tambah tolak cert y. Positif cert y adalah kanan kan? Positif cert y. Ni tadi saya kat sini saya tunjuk. Negatif cert y dekat kiri. Dia akan menjadikan y equal to x squared. Kenapa dia kat kanan saja? Logika dia lah. Okay. X cert, jawapan dia always positif kan? Ni darab pula dengan positif. Dalam ni always positif jawapan. Jawapan tak boleh negatif kalau cert. So X always positif. So di sebelah sini. Untuk kes yang ni, kalau dalam ni always positif, darab pula dengan negatif, dia jadi always negatif lah. Dia duduk sebelah sini. Sebab tu, cert ni adalah half of something. So contoh kalau saya buat, saya tanya awak, okay. Y equal to cert X tambah 2. Okay. Nampak macam 2201 kan? 2201 kan? Patutnya straight line. Tapi sekarang ni dia cert of something. Cert of something ni cert of apa? Okay. Kalau saya bawa ke sana lah. Jadi y squared sama juga dengan X tambah 2. So maknanya equation awak, kalau saya cari X intercept lah. Dekat bila X equal to 0, Y sama juga dengan tambah tolak cert 2. Kalau Y equal to 0, saya dapat X sama juga dengan negatif 2. So saya akan buat graf 1X, 1Y. Y adalah tambah tolak cert 2. Okay. X negatif 2. So awak nampak gambar awak patutnya macam ni lah kan? Okay. Sekarang ni dia adalah cert dan depan dia adalah positif. Ni, kalau tak tulis tu maknanya positif. So Y always positif. Padam balik, maknanya dia dekat si atas ni saja. Ni adalah Y equal to cert X tambah 2. Sebab Y always positif. Okay. Kalau dia letak sini negatif, maknanya dekat bawah ni ya. Negatif. Okay. Cert ni adalah half of something. Kalau nak tahu something dia apa, rearrange lah. Tapi ni bukan gambar sebenar lah. Ni gambar macam awak nak tahu gambar penuh dia. Oh, dia something. Siapa penuh dia? Okay, penuh dia adalah parabola. Okay, since madam kata ni separuh, saya padam ni. Dia macam tu. Cert adalah half of something. Dalam exam awak kena lukis Okay, last one adalah circle. Okay, untuk circle, okay, dia punya equation adalah ni. Ni general equation dia. X tolak A tambah Y tolak B kuasa 2 sama juga dengan R square. R ni apa? R ni radius. Okay. A dengan B ni apa? A dengan B ni adalah center dia. Center A, B. Center dia kat koordinat A, B. Ni kat koordinat A, B. Ni nampak formula dia tolak. Okay. So jarak ni adalah dia punya radius lah. Dia punya radius. Okay. So common yang awak biasa jumpa yang ni lah. Kalau dia nak buat trik, dia buat yang ni. Dia sama je lah. Yang beza dia ada A, B. Koordinat dia bukan tengah tu je. Okay. Kalau cert, macam saya cakap ni, half of something. So kalau nak tahu kat mana kedudukan dia, kalau saya gabung part-part ni, memang akan jadi satu bulat lah kan. Okay. Cert adalah half of something. Half, separuh. Bukan suku, separuh. So, kalau Y always positif maknanya dia duduk atas. Atas saja. Ni awak ambil, kalau sekebulat ni awak ambil separuh ke atas saja. Y always positif. Kalau yang ni, Y always negatif. Dia duduk di bawah lah, ambil yang bawah saja. Ni, yang bawah saja. Y always negatif.
Next, X positif duduk kanan lah sebab X positif sebelah sini kan. Ni. X positif. X negatif ni, side X negatif. So, circle yang dia ambil adalah yang ni. Padam yang selebihnya tu. Tu maksudnya. Okay, so example, sketch. Kita buat Okay. Saya cakap tadi X tolak A tambah Y tolak B kan. Okay. Ni ingat yang ni kuasa 2 dua-dua kan. So, sasah yang ni adalah circle. Okay, circle. Kalau awak nak lukis circle, awak kena cari center dia kat mana. Saya tak cari intersect, saya cari circle, center dia dahulu. Okay, center dia adalah, berapa center dia ni? 1, 0. Yes, good. 1, 0. Ni A dia 1, Y dia tak ada tolak apa-apa kan? Kosong lah. Okay, 1, 0. Saya akan lukis 1, 0. Sini 1, 0. Koordinat dia. Okay, radius dia berapa? R squared sama juga dengan 4. R sama juga dengan tambah tolak 2 kan? Tapi sebab saya sebut about saya sebut about radius, jarak saya pilih positif 2 lah. Tak payah ambil negatif. Okay, jarak 2 maknanya 1 tambah 2 dia bersilang di 3. 2 unit. 1 unit, 2 unit. Maknanya dia bersilang juga kat sini. Negatif 1. Baru saya buat bulat. Okay. Adjust sikit. Okay. Dapat. Nampak tak berapa cantik lah sikit. Tak berapa cantik sebab apa? Center macam tak tally pula dengan bulat ni. Okay. So dalam exam, tulislah ni center. Itulah. Awak punya itulah. Tak nak tulis perkataan center pun tak apa. Saya faham lah kalau awak buat pangkah macam tu. Sebab nak tahu dia punya gambar. Okay. Next. Kalau yang ni. Saya dah cakap tadi ni half of something. What is that something? Is it circle or parabola? Boleh jadi parabola kan? Okay. Kalau saya jadi awak, saya susun lah. Dia akan jadi y squared sama juga dengan 9 minus x squared. Nampak Set bawa pergi sana jadi y squared. Okay. So, saya bawa ke sini. Jadi x squared tambah y squared equal to 9. Ni circle lah kan? Maknanya gambar ni adalah bukan half of parabola, half of circle. Okay, circle dalam kes ni center 0, 0. Okay, kita lukis bulat. Okay. Okay. Boleh lah ni. Okay, radius dia adalah 3 lah kan? Ni 3, ni negatif 3. Ni 3, sini koordinat dia negatif 3. Okay, tapi saya cakap kat awak dah, dia adalah half of something. Okay, half of circle tapi dia y always positif. Y positif kat mana? Atas lah kan? Ni y positif, koordinat y positif atas. So maknanya dia punya region hanyalah kat atas ni sahaja. Atas ni saja. Ataupun gambar kita padam bawah ni. Ni gambar. Inilah gambar y equal to 9 minus x squared. Clear? Inilah y equal to 9 minus x squared. Dia ada dua cara. Either you padam gambar tu. Either you padam gambar tu ataupun you lorek. Kalau tak nak padam gambar bawah tu. Macam tak nak. Kalau awak nak guna atas je kan. Okay. Lorek lah atas je. Bawah tak nak. Ataupun padam lah dengan pemadam. Okay. Kalau saya jadi awak, waktu saya lukis, paksi ni saya pakai pen. Line ni baru saya pakai pensel. Senang saya nak padam apa-apa. Dan bila saya padam, paksi ni at least tak hilang lah.
Okay, lagi. Yang ni. Half of something. What is that something? Parabola ke circle? You boleh bawa ke sana. Negative X. Sama juga dengan sert 2 minus Y. Negative X. Kalau sert bawa ke sana jadi square. 2 minus Y. So, negatif kuasa 2, positif. X kuasa 2 sama juga dengan 2 tolak Y. So, obviously this is parabola. Ni kuasa 1, ni kuasa 2. Nak susun bagi cantik boleh, tak susun pun tak apa. Ni saya susun ni hanya nak tahu gambar penuh je tau. Dia bukan gambar sebenar. Gambar sebenar yang ni. Yang soalan awak lah. Awak kena bear in mind yang tu lah. Saya susun untuk tahu gambar yang penuh saja. Baru saya padam yang mana yang tak perlu. Okay, so macam mana saya nak buat ni? Okay, dalam kes ni adalah okay, y equal to x squared. So, saya cari x intercept dengan y intercept. So, macam mana? Bila x kosong, 2 tolak y sama dengan kosong, y sama juga dengan 2. Bila y kosong, x squared sama dengan 2, x sama juga dengan tambah tolak sert 2. Okay? So, x kosong kat mana? Sini x kosong. Y kosong kat mana? Sini y kosong. Okay, so y kosong sama juga dengan okay, dia ada plus minus negatif sert 2. Okay, y equal to 2, Bila x kosong, y equal to 2. 2 ke atas sikit, 2 kat sini. So, boleh nampak parabola dia? Parabola dia turun ke bawah macam ni lah kan? Okay, sekarang ni dia half of something. X equal to negative. Sebelah sini je lah. Inilah X equal to negative sert 2 tolak Y. Sebab apa dia tak ada sebelah sini? Sebab dia tak ada yang part positifnya. Kalau nak yang part positif punya, ni ada dua-dua part. X kuasa 2. Dia ada kiri, dia ada kanan sebab kuasa 2. Yang ni X always negative je. Sini je lah. Okay. So, nak tahu sert adalah half of something. Banyak kali sebut lah. Ni, yang ni circle lah kan. X squared plus Y squared sama dengan 5. Center kosong-kosong. Radius berapa? Yang ni, radius berapa? Sert 5. Yes, radius R adalah sert 5. Bukannya 5 jangan pernah keluar exam ni. Ramai yang terletak 5. Ni hati-hatilah. Kuasa 2 bawa ke sana. Sert 5 bukan 5. Okay, sebab ni R squared. Ni formula dia adalah R squared. X squared plus Y squared is R squared. Dia squared bring to the other side, of course ada tambah tolak 5. Tapi saya cakap pasal, kalau awak cakap pasal jarak, sert 5 lah. Positif sert 5 sajalah. Okay. Tu ricochet. Back to our question. Y equal to setengah X. Y equal to setengah X. Kalau X kosong, Y kosong. Kalau Y ni kosong, X ni pun akan jadi kosong. Maknanya, dia bersilang di kosong ni. Okay. Since gradient dia positif lah kan? Depan X ni positif kan? Positif. Maknanya kecurunan dia positif. Maksudnya dia ke atas. Marah aku. Kenapa dia tak nak kena titik tu? Okay. Ni Y equal to setengah X. Siapa bukan lah kat sini. Okay. Dalam exam, Y equal to setengah X ni, sebabkan dia sketch dia tak ada masalah tau. Ada student dia ingat, okay, sepatutnya Y dia lagi cerun. Dia macam ni. Okay, Y equal to X. So ada yang akan tanyalah Y equal to, apa beza Y equal to setengah X dengan Y equal to
X, madam. Kan tadi saya cakap Y equal to MX plus C. Ni persilangan dy axis. Ni adalah slope. Slope tu maksudnya kecurunan. Slope ni kalau lagi tinggi, lagi cerun nilai dia. Kalau dia lagi kecil nilai dia, maknanya dia tak cerun lah kan. So kalau ikutkan kes yang ni, dia punya graf dia macam ni lah. Dia kurang cerun. Macam tu. Tapi agak-agak je lah. Macam saya katalah. Dalam exam sebab dia sketch je, agak-agak je. Yang penting saya nampaklah straight line tu. Dia bukan sebelah sini lah. Ada student dia buat sebelah sini. Ni taklah. Ni kalau kecurunan negatif. Negatif dia ke bawah. Dia menurun. Dari kiri ke kanan. Kalau awak tengok dari kiri ke kanan tu. Dia menurun. Tu kalau kecurunan negatif. Kalau kecurunan positif. Awak tengok dari kiri ke kanan. Dia semakin naik. Okay. So baru dapat satu gambar. Satu lagi gambar. Y equal to X squared. Saya dah cakap dah. Salah satu kuasa 2 maknanya. Kuasa 2 parabola lah. X equal to Y squared. Dia duduk senyum ke atas ke kanan? Ni. X equal to Y squared. Dia duduk ke atas ke kanan? Ke kanan. Yes. Ke kanan. Label lah. Ni adalah X equal to Y squared. Yang ni tadi apa? X equal to 2Y. Okay. Mana yang bersilang? Region yang bersilang. Wah, sini dia nampak ni. Shaded dah sikit. So, label. Sinilah region R. Sebab dia kata R is bounded by line. Itulah region R. Dalam exam, tak payah pakai highlight. Buat macam ni pun boleh ni. Highlight macam ni. Boleh. Lorekkan. Lorekkan lah. Okay, yang ni saya tak nak ganggu cara nak tengok. So, saya buat pakai highlight. Okay. Yang ni saya padam sikit. Saya tak nampak. Okay. Okay, macam mana nak tengok? Okay, sekarang ni saya kata saya nak buat dy dx kan? Saya nak buat dy dx. Okay. Nak buat dy dx maknanya saya tengok dari bawah ke atas. Dy dx tengok dari bawah ke atas. Ingatlah, ingat. Dy dx macam Pak CY. Tengok bawah ke atas. Okay. Tengok penglihatan dari bawah ke atas. Tapi tengok dekat region lah. Yang lain ni dah tak ada kena-mengena ni. Ni dah tak kena-mengena. Yang kena-mengena ni region awak ni je. Okay. Dari bawah. Tapak dia siapa? Oh, saya salah label kat sini. Ni line punya. Okay. Tapak bawah kalau awak tengok dari bawah ke atas. Tapak bawah awak jumpa line ke awak jumpa parabola? Region awak, tapak dia siapa? Line ke parabola? Tapak dia. Parabola, madam. Okay. Oh, sorry sebelum tu. Record shape ni siapa yang rasa saya terlalu laju, tengoklah video. Okay. Video ada sama. Gambar yang sama saya guna. Okay, sambung balik. Apa dia tadi? Sekejap sebelum tu. Sekejap Okay, sambung. Okay. Tapak bawah dia bukan parabola ya. Okay, tadi kawan awak kata parabola, tapak bawah dia bukan parabola. Baca saya cakap, ni common mistake by student. By student, dia common lah. Sebab tu saya tegur dari sekarang kena ingat
sekarang ni macam saya kata tadi, yang lain lebih ni tak ada kena-mengena dah tau. Yang lebih ni tak ada kena-mengena dah. Sekarang ni tengok dekat region. Dekat region maksudnya tengok yang ni je. Okay, sebab saya nak tengok R dia. R dia kat sini, saya nak tengok region je. Okay, kalau saya tengok dari bawah ke atas, dekat region ni, line ke parabola yang duduk di bawah? Line. Line yang duduk di bawah sebenarnya, bukan parabola. Sebab parabola memang dia ada kat bawah ni, tapi tak ada region kat sini. Region awak kat sini. So, tapak bawah kita adalah tu. So, line. Nampak ni, tengok dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. So, tapak bawah dia adalah line. So, equation line, awak kena jadi, ni Y kan? Y kan? Maknanya awak kena cari bentuk Y. Y equal to, dalam kes ni adalah setengah X kan? So, tapak, X pun sedih. Y equal to setengah X. Okay, saya tulis sini. Y equal to setengah X. Okay, tapak bawah dia adalah Y. Y equal to setengah X. Inilah limit dia. Okay. Bumbung dia, atas dia. Dekat region dia, siapa penutup? Line siapa yang tutup? Parabola. Okay, so parabola saya nak equation Y kan? So susun Y sama juga dengan tambah tolak set X. Okay, square bring to the other side, you have plus minus. So sekarang ni kalau positif, Y always positif, dia belah atas. Y yang negatif, dia belah bawah. Gabungan dua-dua ni akan dapat dua-dua ni lah. Dia macam tu. So sekarang ni, yang atas ni, yang positif ke yang negatif? Positif. Yang positif. So Y equal to positif setengah X. Inilah limit pertama awak. Cara nak tahu ni. Yang ni yang saya kata, kalau awak tengok dalam buku direct, awak tak tahu pun benda ni macam mana jadi. Sebab tu saya tunjuk betul-betul. Ni bawah, atas. Bawah, atas. Ni kalau awak tanya saya belajar ni tahun 2008 ke 2009 ke 2010. Saya belajar ni 10 tahun lepas pasal region ni. Dan sampai sekarang saya ingat. Tahu tak kenapa? Sebab lecturer saya tak pernah ajar pun bawah ke atas ke. Cari sendiri. Macam mana boleh limit macam ni? Macam tu. Bila cari sendiri memang awak ingat lah. Lama. Itulah hikmah dia. Walaupun time tu saya rasa kenapa tak beritahu kena jadi macam ni kan. Tapi hikmah dia adalah bila kita belajar lagilah. When you exploring why, you ingat lagi lama. Ni so saya cakap direct je lah. Bawah ke atas. Okay, sekarang ni untuk X. X ni saya ada cakap tadi. Ni mesti number kan? Ni mesti number. So number untuk X, tengok dekat X. Okay, kalau you perasan dia sampai sini je. Betul region awak? So X awak kosong. Ni nampak dah kosong. Sampai sini. Berapa sini ni? Nak tahu yang tu berapa? Cari intersection. Point. Macam mana nak cari intersection point? So simultaneously the two equation. Okay, maksudnya satu equation awak dapat X sama dengan 2Y. Satu lagi equation adalah X sama juga dengan Y squared. Ni X, sini pun X. Saya buat masuklah. 2Y sama juga dengan saya buat masuk dalam ni Y squared sama juga dengan 2Y. Y squared tolak 2Y sama juga dengan kosong. Saya faktor Y, saya dapat Y tolak 2 sama dengan kosong. So Y sama dengan kosong. Y tolak 2 sama dengan kosong. So Y sama dengan 2. So maknanya kat sini dia bersilang di Y kosong dengan Y 2. Sekarang ni saya tak nak nilai Y, saya nak nilai X. So macam mana nak buat? Bila Y tu 2, tak kisahlah masuklah. Bila Y tu 2, X tu berapa?
Yes, X tu 4 lah. Sebab awak solve simultaneously, awak nak masukkan equation mana pun tak ada masalah. Kalau nampak ni, kalau Y tu 2, X tu 4. Kalau awak masuk kat sini pun, bila Y tu 2, X tu 4. Dia menepati dua-dua lah. Menepati dua-dua lah. Sebab apa? Sebab awak solve simultaneous 2 equation. Of course ada menepati dua-dua. Tak ada masalah lah. Nak buat masuk yang mana satu pun. Okay, so yang ni jadi 4. So, awak punya limit dari 0 sampai 4. So, dia menggambarkan region ni. Dia menggambarkan region ni. Nampak? Dia menggambarkan region ni. Betul lah? Tapak bawah bumbung. Sampai mana? 0 sampai 4. Sebab dia boleh je buat separuh. Dia boleh je buat separuh ni. Dia buat sampai tengah ni. Boleh je. So, jadi 0 sampai 2 ke? Boleh je. Okay? Sebab tapak bawah macam ni, bumbung macam ni. Dia boleh je buat sampai sini je. Sebab tu, dua-dua ni perlu untuk mengkomplitkan. Integrate lah sendiri, dapatlah jawapan sampai last. Dapat integrate sendiri, you akan dapat jawapan sampai akhir. Saya tak nak ajar dia macam mana nak integrate sebab saya dah ajar 3 topik dah. Cara nak integrate. Saya ajar macam mana nak dapat limit ni. Yang ni follow saja, tak akan ubah. Yang ni ikut awak dy dx. Okay, ni baru dy dx. Kalau dx dy. Okay. Ni soalan yang sama Soalan yang sama. Tadi saya reviewing S type 1 region. Viewing R S type 1 region. Maksudnya saya view R ni S type 1 dy dx. Sekarang ni gambar yang sama. Ni nampak tak lukis cantik sikit. Gambar yang sama Saya viewing S type 2 region. Type 2 maknanya dx dy. Dx dy. Dx dy maknanya type 2 lah. Ni type 2 warna biru. Type 2 region. Okay, type 2 saya dah cakap kat awak. Dx dy tengok dari mana? Kiri ke kanan. Betul? Kiri ke kanan. Ni dx dy tengok dari kiri ke kanan. Macam mana nak ingat? Ni x. Macam pasti x lah. Kiri kanan. Y atas bawah. Y atas bawah. Sebab Y ni dulu. Okay? So, viewing as dx dy. Okay, dari kiri ke kanan. Kiri you jumpa apa? Kiri tapak ni, kiri ke kanan. Kiri ke kanan, y'alls. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan of you punya region. Kiri you jumpa siapa? Bola. Ya, parabola. So, kiri awak dia duduk bawah lah. X, sebabkan kita X kan? X equal to Y squared. Okay, kiri. Kanan. Siapa yang duduk region kat kanan? Line. Line. So, line adalah X equal to 2Y. Okay, tadi kita dah dapat kan intersection kan? Next. Y. X dah dapat dah, settle. Untuk Y, ambil point Y lah. Sini lah, point Y. Nampak tak? Sekarang saya kata dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Sampai mana? Okay, dari 0 sampai 2. 2 ni macam mana dapat tadi? Saya kan dah cari 2 ni. Intersection point. So, sampai 2. Okay, so sini adalah 0 sampai 2. 0 sampai 2. Kenapa 0 sampai 2? Ni nilai Y. Ambil lah nilai Y. Nilai Y. Okay. Awak tengok equation dia sama ke? Ni 0 sampai 4. Sama ke?
Langsung tak nampak rupa sama. Nampak ni? Ni y squared 2y. Ni 0 sampai 2. Yang ni setengah x, set x, 0, 4. Nampak beza dia? So, kalau tukar tempat, adakah limit dia akan tukar macam tu saja? Tak. Ni nampak ni, kalau saya tukar tempat, nampak limit dia tak sama. Saya copy yang ni. Dah kenapa lain? Aduhai, line ni pun ikut kali. You nampak beza dia? Nampak? Awak nampak Ni nampak ni. Kalau dy dx, ni gambar yang sama tau. Gambar yang sama. Tengok dy dx, dia punya limit dia yang ni. Kalau dx dy, limit dia yang ni. So kalau maknanya, kalau saya nak tukar dy dx kepada dx dy, adakah ni main tukar je? Taklah. Awak kena tengok gambar balik. Kalau awak nak tukar order dia. Ada yang tak faham ada yang tak faham maksud saya ni. Okay, sebelum ni contoh dy dx 1, 2, 3, 4. Limit untuk y adalah 1 ke 2, betul? Limit untuk x 3 ke 4. So kalau saya nak tukar order dx dy maknanya dx ni akan duduk dalam 3, 4, yang ni 1, 2. Yang ni kata Fibonacci theorem. Ni saya cakap pasal Fibonacci theorem. Fibonacci theorem saya dah cakap syarat dia adalah semua constant. Kalau ada variable, contoh dalam kes ni 0 sampai 2 y squared 2y dx dy. Betul ke kalau saya nak tukar dia kepada dy dx, dia akan jadi tukar tempat. Sini 0 ke 2, sini y squared ke 2y. Adakah betul teori ni? Betul ke salah? Semua betul ke salah? Tak sama lah. Sebab apa? Sebab satu, syarat kat luar ni saya dah cakap kan mesti nombor. Ni bukan nombor. Ni variable ni. Kedua, Fibonacci cakap dia boleh tukar macam tu kalau semua constant sahaja. Ni variable dia tak boleh. Kalau ikut kes yang awak belajar yang ni sekarang ni, 0 ke 2 y squared 2y dx dy, dia sama dengan 0 ke 4 setengah x set x dy dx. Ni benda yang sama. Macam mana tahu yang ni benda yang sama? Lu case. Dia punya size, dia punya region, size yang sama, region yang sama. Dia akan dapat ni. Sama. So, jangan gatai pergi terbalik Kalau dia bagi dx dy, dia suruh awak tukar kepada dy dx. Jangan minta balik macam tu sahaja. Tak. Dia tak sesenang tu. Dia kena tengok gambar. Region awak sekarang ni apa-apa tengok gambar. So, kalau bertukar order, cara penglihatan bertukar. Maksudnya, dy dx awak tengok dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Kalau dia suruh dx dy, tengok dari kiri ke kanan. Dekat tempat region Bukan the whole gambar ni. Kalau the whole gambar ni memang awak tak nampak lah. Awak akan nampak yang ni dulu. Tapi ni tak ada kena-mengena dengan cerita. Kita tengok region R. So, ni lah. Tapak bawah, ni tapak atas. Bawah, bumbung. Ni bawah, ni tapak, ni bumbung. Sampai mana kiri kanan awak ni adalah 0 sampai sini 4 contoh. Kalau tengok kiri kanan, ni jadi tapak, yang ni jadi bumbung. Tengok kiri ke kanan kan? Okay, ni tapak, ni bumbung dia.
Are you okay? Tanya. Boleh Kalau you faham boleh. ideologi ni, you boleh jawab semua soalan, seriously. Okay. Ya. Madam, ini berapa markah? Yang ni. Yang ni paling cikai apa 10. Kalau paling tinggi? Paling sorry. Paling cikai 7. Sorry 7. Kadang-kadang dia bagi gambar. Student kena evaluate. Kadang-kadang dia tak bagi gambar. Maknanya dari gambar awak kena lukis sampailah awak kena evaluate. Ikut pada soalan. Dia macam ni. Dia akan ada untuk chapter 2 dia akan ada 3 soalan. Soalan pertama yang ni dia tanya DYDS, DSDY. Soalan kedua dia akan tanya pola RD theta. Nanti next topik. Soalan yang ketiga dia akan cari triple integral. Okay. Salah satu soalan ni mesti ada kena lukis. Salah satu kena lukis. Sebab tu awak kena tahu juga lukis ni. Okay, paling banyak saya pernah tengok dalam 12-13 markah sahaja. Sebab dia ada substitution ke by part dalam tu. Tu je. Dia punya ideologi adalah macam ni tanda dia. Gambar dalam 3 markah. Macam mana dia kira? Line pertama 1 markah D1, line kedua 2 markah D1, markah kedua, dan dia lorek kat tempat yang betul bagi 1 markah. Kadang-kadang lorek bersama intersection, dia bagi juga 1 markah kat sini. Okay. Cari intersection ada M1, A1. Intersection maksudnya ni, awak cari intersection point ni, dia bagi mungkin 1 atau 2 markah lah. Kadang-kadang A1 je. Kalau intersection senang, dia bagi 1 markah je. Kalau intersection susah, dia bagi 2 markah. M1, A1. So, 2 tambah 3 dah 5. Dah 5. Belum integrate. Integrate 1 variable, M1, A1. Integrate lagi 1 variable, M1, A1. Jawapan last, A1. Ni limit lagi. Limit ni, 1 limit ni 1 markah. B1, B1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu saya kata 7 dah. Kalau dia bagi gambar 7 lah. 7. Kalau tak bagi gambar, 10 ataupun 12. 12. Dia akan jadi 13 kalau integrate kita ada substitution ke by part, tambah lagi markah. Boleh nampak 1 integral awak integrate M1, A1. Integrate lagi M1, A1. Limit ada sini 1 markah, sini 1 markah. Gambar 3 markah. Kalau gambar susah 3 markah. Gambar senang 2 markah. Okay? Okay, madam. Thank you. Alright. Okay, nampak Okay, jom kita buat lagi satu lah. Kawan nak, tak boleh. Kawan nak take 2. Perlu, madam. Take 2. Keterus je, sekejap. Okay. Ni lagi satu contoh yang menarik lah sebenarnya. Okay, saya akan reviewing by both lah. DYDS and DSDY. Okay, macam tadilah ada satu gambar. Saya dah lukis dah siap-siap. Okay. Take 1 lah, take 1, take 2. Madam, maksudnya tapak tu integrate dalam lakan madam? Yes. Yes, Haziq. Maksudnya tapak tu integrate yang dekat dalam? Yes. Tapak dengan bumbung dalam. Yang luar ni keluasan dia. Maksudnya awak nak tahu limit dia kiri kanan. Sampai mana. Sampai mana yang dia tapak bumbung yang sama. Sebab dia boleh je lorek sampai sini macam saya kata lah. Dia boleh je lorek sampai tengah ni je. Tapi tapak dengan bumbung sama juga kan. Tapi dia lorek sampai sini je. So kat sini limit dia lain lah dekat X dia. Jom. Ya? Jom. Nak tanya yang tadi yang dia kata dekat luar tu carry. Yang macam yang mana kan yang kalau soto kat sini 20 tu carry lah maksudnya. Limit. Kan Dia macam ni. Yang 20 tu bukan buang lah kiranya. 20 tu apa? Sorry, saya tak dengar sebab suara awak slow. Dengar tak? Dengar cuma slow. Ulang balik.
yang grade 20 tu, Ha. dia kepung lah kan. Maksudnya, Kepung dia tu sampai mana? so, bila maknanya dia dah pakai y axis, so dia dekat yang bukan straight Ambil line tu nilai kan. Y. Kalau X, ambil nilai X. Kat sini. Kalau X, ambil nilai X lah. 0 sampai 4 lah kan. Sini 4 kan tadi kita kira. Kalau yang ni Y kat luar, maknanya kita ambil nilai Y. Ni kepungan dia. Ni sampai mana kepungan dia. Macam tu lah. Ni kepungan dia. Yang ni sampai mana kepungan dia. Okay, sambil-sambil awak rehat sekejap kan. Yang ni santai-santai je tau. Okay, kenapa saya suka topik ni. Okay, yang kenapa saya suka topik ni. Okay, kat sini lah awak faham bila awak belajar benda ni, kenapa awak kena belajar integrate ni. Pada saya lah, waktu saya belajar topik ni dulu, baru saya faham kenapa kita belajar integrate ni dari sekolah. Sampai saya reflect lah ke sekolah. Okay, katakanlah saya ada satu gambar. Ni segitiga saya. Segitiga kan ni? Katakanlah yang ni adalah Y equal to yang ni katakanlah bersilang di 2, sini bersilang di 3. So ni equation saya lah. Ni nampak 01, 01. Straight line lah. Okay. Saya kata saya ada region R kat sini. Okay, kalau awak faham apa yang saya cerita tadi, awak akan faham apa yang saya cerita ni. Okay. Formula area, kalau formula area double integral 1 dA. Ni 1 dA. Ni formula area. Formula area pakai double integral. Okay, area sama juga dengan double integral. Okay. Awak boleh pilih dy dx ke dx dy. Up to you. Dua-dua senang, dua-dua boleh jadi susah. Sebab depend on gambar. Kalau yang ni, katakanlah saya pilih dy dx. Dy dx. Saya tengok dari bawah ke atas kan? Bawah ke atas. Bawah ke atas. Bawah ke atas. Tapak bawah kita adalah y equal to apa? Tapak bawah kita. Ni kan? Line kan? Line ni. Ni y equal to apa? 0. Y equal to 0 kan? Yes, y equal to kosong. Sebab x axis kan y equal to kosong. Along x axis kan y equal to kosong. Okay. Atas dia pula, bumbung atas dia adalah y equal to, okay, saya susun y sama juga dengan y per 3 sama juga dengan 1 tolak x per 2. Y sama juga dengan darab dengan 3 kan? 3 tolak dengan 3 per 2x. Okay. Ni equation bumbung dia adalah 3 tolak 3 per 2x. Bumbung dia 3 per 2x. Dalam function ni satu sebab formula area. Ni area. Saya cakap pasal area. Okay. Formula area. Okay. X dari mana ke mana? X, nilai X. Kosong kedua. Kiri ke kanan? Yes, kosong kedua. Yang ni yang saya masukkan. Tapak dengan bumbung yang sama, kat sini pun boleh. Ni pun tapak X kosong Y sama dengan ni kan. Nampak tak? Kat sini pun boleh. Tapak dia kosong, bumbung dia Y yang ni juga. Sebab tu X ni akan membatasi dia kosong sampai 2. Kat sini je saya nak. Kat sini je saya nak. Nampak? So tapak, bumbung dari 0 sampai 2. So saya lorek kat sini je lah. Betul? Cover region saya adalah yang ni. Based on sini.
Betul logik? Tapak dengan bumbung yang sama ni, dia boleh lagi besar ni. Ni kat sebelah sini pun boleh. Boleh je dari negatif 2 ke 2 ke. Negatif 2 ke 2 ke. Awak dapatlah region kat sini pula. Besar ni. Sekarang ni saya nak tahu sampai sini je. So, sebab tu saya kata dalam tapak dengan bumbung. Yang luar, yang ni sampai sini. Okay, kita try integrate. Integrate 0 ke 2, wujud Y kan? Wujud Y. Integrate Y, wujud Y. 0 sampai 3 tolak 3 per 2 X dx. So, saya buat masuk nilai 0 sampai 2, 3 tolak 3 per 2 X tolak 0, saya tak tulis lah, dx. Next, integrate X, 3X tolak wujud X, 3X. So, jadi 3 per 2 X squared over 2. Dari 0 sampai 2. Okay, next. Sama juga dengan buat masuk 2. 3 darab 2, 6. Tolak dengan 2 kosong 2, 4. Potong 4, 3. Tolak dengan buat masuk 0. 0 tolak 0. So, jawapan dia adalah 3. Ni saya cakap pasal area kan? Area kan? Okay. Level yang sebelum ni, awak ingat formula area segitiga? Apa formula area segitiga? Setengah darab tapak base darab height, betul? Setengah darab base dia berapa? 2. Height dia berapa? 3. Betul, dapat 3. Dapat? Beza dia dulu pakai formula. Ini newbie. Dulu awak newbie boleh lah kira. Sekarang ni kita dah, come on, dah degree in engineering pula. You should know area by integral. Barulah power. Ni kita dah high level yours. We bring the area to another level. Nampak application dia? Ada. So daripada ni dia boleh buat, okay, ni kalau segitiga. Kalau bentuk yang pelik-pelik, contoh yang dia kata non-rectangular macam ni. Area ni lah fungsi dia awak belajar double integral ni, triple integral and so on nanti. Okay? So nampak dia punya application of integral ni, dia you nak cari area, tapi dalam silibus kita dia tak cakap panggil area. Nampak tak? Dari mana dia cakap ni area? Dia suruh evaluate je. Maknanya jawapan awak untuk yang ni dia tak peduli, dia tak katalah yang ni area ke apa, dia just suruh evaluate saja. Saya cerita kat awak ni supaya awak nampak lah sebenarnya awak belajar ni untuk apa. One day dia boleh gunalah untuk yang ni. Macam tu. Oh sorry, tadi nak tanya soalan ke? Memang dia kena yang dalam tu memang kena constant, luar tu kena nombor constant lah. Dalam tu variable, luar constant Ya betul. Sebab tu saya bagi Kalau teknik siap-siap lah. Dalam tu variable, Oh. luar constant. Mungkin dua-dua Kalau jadi kita buat variable, kosong. mungkin salah satu je variable. Okay. Kalau buat 03, 02 tak boleh ke? Tak boleh 03, 02 dia jadi kotak. Kotak. 02, 03 katakanlah awak Betul buat kan. Tengok katakanlah ni dy dx. Y maknanya antara 0 ke 3. X antara 0 ke 2. Sebab tu yang saya kata jadi rectangular tu. X antara 0 ke 2. 0 ke 2. Ini. Mana nampak? Ni X equal to 0. Ni X equal to 2. Y 0 sini. X exist kan Y equal to 0. Sampai Y equal to 3. Ni Y equal to 3. Ni gambar dia. Sebab tu saya kata rectangular region, semua dia constant. Okay. Boleh relate dengan rectangular itu. Sebab tu dia semua constant. Dia akan jadi petak. Kalau dia macam ni, dia macam ni. Kalau nampak tak? Kalau ni dy dx, ni nampak tak? 0 sampai ni, kalau saya letak ni 0 sampai 3. 0 sampai 3. 0 sampai 3. Betul lah? Y ni kalau awak tengok dari bawah ke atas 0 sampai 3. 0 sampai 3. 0 sampai 3. Sampai mana? Adakah sampai hujung? Tak. Tapi dia kata 0 sampai 2 sahaja. Tutup. Kat sini dia dah tutup. Tengok dari bawah ke atas. Kalau awak tengok dy dx untuk macam ni, takkan awak nak kata 0 ke 1, 0 ke 2, 0 ke 3, 0 ke 4, ni 0 ke 5. Tak adalah.
Kalau ni y equal to x, kita cakap kosong ke x lah. Sebab x ni macam-macam boleh jadi. Sebab tu kita ambil equation dia. Kan? Lepas tu takkan kita 0 ke 8, 0 ke 9, 0 ke 10. Macam mana awak nak tulis? Takkan 0 ke 1, 0 ke 2, 0 ke 3. Sebab tu kita ambil variable equation dia. So kalau dy, maknanya 0 sampai y equal to x. Clear? Boleh nampak? Clear. Okay. Alhamdulillah. Untuk soalan ni, kita lukis je lah. 4 dah ni. Okay, lukis dulu. Lukis. Ni kalau dalam exam awak, sebabkan online, dia tak tulis tau ni line ke parabola. Okay, dia bagi tahu je terus yang ni equation apa. Awak kena tahu lah apa dia equation dia. Actually kalau face to face pun kadang-kadang macam tu juga. Dia tak bagi tahu ni line ke parabola ke apa, you kena detect sendiri lah. Sebab tu saya ajar macam mana nak detect. Kalau nak tahu tu line, ni kuasa 1, yang ni pun kuasa 1. Tu line. Kalau ni kuasa 1, ni kuasa 2, maknanya dia parabola. Okay, so macam mana nak lukis? Lukis salah of course, limit salah. Okay, bagi tahu siap-siap. Lukis salah, limit akan salah. Limit salah, integrate pun akan salah. So awak imagine lah berapa banyak awak markah hilang. Sebab tu saya recall juga shape tu supaya awak betul lah nanti dalam exam. InsyaAllah boleh. Benda boleh buka buku Tapi macam saya kata lah, apa kalau awak tak payah buka buku pun. Kecuali awak ingat lupa step tu lain lah. Lupa step boleh tengok balik dalam buku. Okay. Ni X, sini Y. Saya lukis ni part C X, ni part C Y. Okay. Equation line. Macam mana nak lukis equation line? Okay. Macam saya cakap kat awak lah tadi. Y equal to X tolak 1 kan. Saya akan cari X intercept dengan Y intercept. Okay. Y intercept adalah X equal to 0. X intercept adalah Y equal to 0. Bila X kosong, Y sama dengan negatif 1. Bila Y kosong, X sama dengan 1. Ini nampak tak? Kalau X kosong, Y sama dengan negatif 1. Betul lah. Kalau Y tu kosong, X tu sama dengan 1. Yang ni dapat Okay. So kalau saya akan label lah. Sini X equal to 0. Sini adalah Y equal to 0. Okay. Bila X kosong, Y sama dengan negatif 1. So dia dekat negatif 1. Boleh je buat kat situ. Bila Y kosong, X pula sama dengan 1. Sini. Dia bersilang kat dua tempat ni. Satu sini, satu sini. So, saya akan buat satu straight line. Ni line kita. Boleh terima. So, sini adalah Y. Label lah. Y equal to X tolak 1. Ni cara awak nak lukis line. Cari intersection dekat X dengan Y. Lepas tu sambung je. Dah dapat point tu. Sambung je sepanjang-panjangnya. Okay. Lepas tu parabola. Macam mana nak lukis parabola? Buat colour lain pula Jauh. Y squared sama juga dengan 2x tambah 6. Bila x kosong, y squared sama juga dengan 6. Y sama juga dengan tambah tolak set 6. Betul? Bila y equal to kosong, 2x tambah 6 sama juga dengan kosong. X sama juga dengan negatif 6 bahagi 2, 3. Yang ni tak payah tunjuk lah Ni bawa ke sini jadi negatif 6 bahagi dengan 2 jadi negatif 3. Okay. So saya tengoklah persilangan dia. Bila X kosong maksudnya negatif tambah tolak set 6. Set 6 kira sikit dia lebih negatif 1 ke tak? Set 6.
Seenam 2.4. Maksudnya kat sinilah seenam tu. Negatif seenam. Sini positif seenam. Agak Bila X equal to kosong. Bila X equal to kosong. Bila Y equal to kosong. X tu sama juga dengan negatif 3. Duduk ujung sikit. So, gambar dia. Takkanlah ke sini pula. Obviously lah kalau awak sambung sini. Parabola sambung sini dengan sini. Kat sini lah kan gambar awak. Okay. So, lukis. Lagi cantik sikit. Ada orang buat sambung sampai sini. Ada nampak ruang tertutup ke kalau sampai sini je? Nampak kan? Sambunglah sampai tutup. Dia kena pelik kot sudah ni. Dah lukis betul dah. Tak bersambung pula. Awak kena ingat dia region mesti bounded. Bounded tu maksudnya dia tertutup. So label. Sini Y equal to Y squared equal to 2X tambah 6. Okay, region dia tertutup kat mana? Tertutup dengan dua line ni. Dia kata line ni dengan parabola ni. Region yang tertutup. Tengah ni lah kan? Okay. So label region. Boleh? Dah habis masa dah. Lagi seminit. Boleh? Region R, nampak? Lepas tu barulah evaluate dy dx ke dx dy. Baru kita tengok dy dx, dx dy. Yang ni saya kena tunjuk So saya akan sambung pada Isnin lah. Start buat tutor. Tutor awak. Okay, ni tutor awak sangat banyak ya soalan dia. Kalau lambat start, lambatlah habis. Saya dah tak sanggup nak bincang tutor kalau student yang terutama yang tak nak buat ni. Ni, awak dah belajar dah topik ni. Awak dah belajar dah topik ni. Ni takat evaluate je ya. Ni nak menguji awak punya integrate, reti ke tak reti. So yang ni dah boleh buat. Yang ni setakat ni buat masuk je nilai terus. Sebab ni nombor, nampak tak? Semua nombor je. Nombor je boleh direct masuk. So sini yang ni dah boleh buat. Yang ni solve saja. Yang ni dah boleh buat. Tengok soalan dia berapa banyak. Ni sampai K. Ni sampai E. Yang ni sampai J. Yang saya ajar awak hari ni nombor 4. Nombor 4. Yang nombor 4 ni yang baru dia bagi line. Okay, baru tahu cari limit. So far you dah boleh buat sampai soalan nombor 3 dan nombor 4 actually. Sampai nombor 4 awak dah boleh buat lah. Nombor 4 ni kita tak habis lagi. Sikit lagi. So 1, 2, 3 dah boleh buat. Lambat lah. Awak nampak tu berapa banyak soalan dia. Soalan chapter 3 memang banyak lah. So buat so that you master benda ni. Dalam exam senang lah, tak ada orang menjelak sangat. Okay, thank you very much. Thank you, madam. Alright, bye.